Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Imam Malajatan Qasar, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam fasal yang berikutnya, adalah pada muka surat 20, fasal yang ke-6, kasihkan kemegahan. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Adapun kasihkan kemegahan hubbul jah, maka ia dicegah oleh syarak. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan negeri akhirat itu aku jadikan bagi orang yang tiada berkehendakkan ketinggian dan kemegahan, dan tiada berkehendak kebinasaan orang di muka bumi. Dan syurga itu bagi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kasihkan kemegahan. Antara penyakit-penyakit hati yang ada dalam masyarakat kita hari ini adalah hubbul jah, yakni suka kepada kemewahan dan suka kepada kemegahan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ni, dia memang minat dengan harta, kemewahan tu naluri dia memang minat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dihiasi jiwa naluri manusia ni, dia suka kepada wanita, suka kepada qanatir muqantarah tu macam kuda, hiasan, perhiasan, benda elok, emas, permata, perak, semua ni memanglah menjadi kecintaan dalam kehidupan manusia. Tetapi cinta itu biasa. Yang peliknya apabila sayang tu dia sampai masuk dalam lubuk hati kita, sehingga jadi kerja buat seharian kita hanya fokus pada benda tu sahaja, hanya kerana hidup ni untuk benda tu ya. Itu dilarang dalam syarak. Macam kalau kita nak berlayar dalam laut, kita kena ada ayak. Tapi ayak tu kena duduk di mana? Di bawah, kapal tu kena duduk di atas. Tapi kalau ayak tu dia duduk dalam kapal, walaupun sikit kapal tu berlubang, dia masuk, akhirnya dia akan tenggelam. Kita dalam kehidupan dunia nak menuju ke akhirat ni, dunia ni kena ada juga harta, kemewahan, kesenangan. Benda tu tak salah, boleh ada. Tapi jangan sampai nak kemegahan ke benda tu sehingga seseorang itu menjadikan fokus kehidupan daripada bangun pagi, matlamat dia nak dapat benda tu. Atau dia sanggup buat benda yang salah untuk dapat benda tu. Sama ada benda tu secara halal atau benda tu secara haram,
untuk dia dapat benda tu, maka itu dikeji di dalam syarak. Kata Nabi SAW, hubbul mali wal jah yunbitanin nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'ul baqla. Kasihkan kepada harta dan kemegahan itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Macam mana kalau kita tanam benih sayur, dia senang naik. Kita tanam anak pokok, dia senang naik. Buah ayam, macam itulah sifat munafik ni, dia akan mai di dalam hati seseorang apabila fokus kehidupannya daripada awal sampai sudah, atau segala usaha dan tenaga yang dia bina dan dia buat tu hanya semata-mata kerana untuk dia mendapatkan apa? Mendapatkan kemewahan dan kemegahan. Para sahabat Nabi SAW, mereka walaupun banyak kali berhadapan dengan kemewahan dan kemegahan, ataupun ruang untuk mereka ni bermewah dan bermegah tu banyak ruang. Antaranya apabila menang peperangan. Sekali-sekali dapat menang perang ni bukan sikit-sikit. Harta, rampasan dengan tawanan dan sebagainya. Kesemua itu tidak memberi bekas dan kesan pada mereka. Mereka hidup macam biasa ya. Walaupun mereka hidup biasa, tapi dalam hati mereka tu ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesaran akhirat, menyebabkan dunia ni mencari mereka. Dia tak payah perlu nak pun. Dunia takut dengan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, dia duduk bertemankan beberapa ekor kambing di bawah sepohon pokok. Padahal ada khalifah yang hebat. Orang-orang luar ni mai tanya, mana khalifah hamba, mana khalifah hamba, mana khalifah hamba. Maka apa yang didapati oleh Sayyidina orang tu, bila dia tunjuk, tu dia khalifah kami ada di bawah tu. Orang kata, biar betul. Kami tengok dia khalifah yang hebat. Macam mana dia boleh duduk macam tu? Maksudnya dia biasa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letak kegerunan dalam diri para sahabat kepada orang bukan Islam atau orang luar ketika itu, kerana mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita letak dunia di depan kita, besarkan dunia, maka akhirat tu dia akan jadi kecil dalam pandangan kita. Bila akhirat jadi kecil, maka pandangan orang pada kita tu, dia kemewahan dan kemegahan tu tak ke mana. Dia satu masa dia akan hilang dan turun. Saya bawa pada tuan-tuan beberapa kisah yang berlaku tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah, seorang sahabat Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Pada lebih kurang tahun 16 Hijrah, Madain ni jatuh kepada tangan orang Islam. Bandar tu dari dalam bandar Parsi lah, Persia. Bandar ni dia kaya, dia mewah, dia cantik, hebatlah, satu negara yang hebat. Madain ni jatuh di tangan sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan ketika ini adalah zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semuanya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada menteri kabinet Sayyidina Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi berita kemenangan kejatuhan Madain ni disebutkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sampaikan berita ini kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila dah menang, bila kita dah kuasai, kita perlu hantar satu gubernur, satu wakil, satu pemerintah, macam kita TYT atau raja, hantar mai nak jaga negara tu. Maka Nabi SAW pilih siapa? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang Madain ketika ini, kebanyakan mereka ni adalah agama Majusi, agama yang sembah api. Jadi di kalangan mereka ni jadi macam satu persoalan lah. Siapa nak mai? Siapa nak mai? Sayyidina Umar nak hantar siapa? Seria lah mereka pun. Takut nak mai ni nak
nak rampai harta, nak buat naya ke depa, tak tahu pemimpin nak main ni dia subjektif dalam misteri, tak tahu siapa nak main. Maka datanglah surat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, surat rasmi yang menyatakan bahawa aku telah lantik seorang yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kepada kamu. Jadi nanti dia akan main, kamu kena tunduk dan kamu kena ikut semua arahan, apa saja yang dia cakap, hampa kena ikut. Itu arahan daripada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang Madain ketika tu, bangsa Majusi ni, agama Majusi ni, dia pada ingat kalau wakil daripada Khalifah Islam yang agung dan hebat. Jadi mereka pun duk ingat, yalah satu majlis rasmi perlu diadakan untuk ketibaan Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Semua duk tunggu dengan penuh misteri lah siapa nak main. Maka pembesar-pembesar ketika tu pakai baju yang cantik. Mereka pun buat macam satu event lah dekat dia pada hari kehadiran dia tu. Jadi mereka nak tunjuk baik kat dia, nak buat satu majlis yang besar supaya mereka ni nak jalinkan hubungan yang baik lah. Yalah tak mau dah jadi isu. Jadi macam nampak macam ada hormat apa semua, tak melawan macam tu. Pada hari yang dijadualkan, datanglah Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Huzaifah, depa ramai tunggu di perbatasan negeri tu, ramai tunggu. Kalau macam kita ni, kalau raja ke menteri turun kan kat airport tu, depa bawa red carpet kat dia, lepas tu tunggu wakil-wakil kerajaan negara ni, kedutaan kita di negara Turki tu, kedutaan tu akan tunggu di situ. Dia jadi macam itulah. Jadi mereka pun pakai baju mewah, kenderaan unta ni, apa, kuda unta dihiaskan dengan hiasan, dipakai macam satu cantik lah, macam nak bertemu dengan orang yang hebat. Mereka menunggu di pintu gerbang macam selamat datang ke Madain. Macam tu lah. Satu tuan pihak, selamat datang ke Pahang. Kalau Pulau Pinang dekat roundabout dekat Rexham tu, I love Penang. Dia welcome. Mereka tu dia tunggu. Mereka tunggu sampai petang lah. Siapa Madain ni apa? Huzaifah pun tak nampak. Siapa pun tak nampak. Tunggu siapa pun tak nampak. Ada satu Pak Arab seorang tu naik kaldai. Dia pun silang kaki gitu, duduk atas kaldai gitu, relax tu macam lena tak lena gitu, jalan gitu. Depa dia kata ni mana punya Arab pula ni duk main tahun ni, tepi lang. Depa kata kat dia, depa duk tunggu. Habis semua selesai, depa tunggu sampai petang, depa duk tanya sama saya, ni mana ni wakil ni kata khalifah nak main apa semua. Depa kata orang Islam yang ada kat situ tanya kat depa, hampa tunggu apa kat sini? Dia kata kami tunggulah Huzaifah Al-Yaman kata nak main. Huzaifah Yaman masuk pejabat, dah panjikat dah mula kerja dah. Bila dia main? Kami cari dia tak jumpa pun. Bila main? Tadi itulah Pak Arab pakai baju hak relax gitu lah. Naik unta, naik kaldai, silang kaki jalan, makan rumput belen kat mulut tu jalan. Dia lah khalifah hak main kat apa tu, wakil gubernur. Geng-geng ni silap lah. Kita duk ingat dia tu orang biasa, tapi dia main, dia masuk dah dalam pejabat. Maka sahabat Nabi SAW ni, dia tak, kita kata bukanlah hang pakai biasa, naik kenderaan biasa dan sebagainya, bukanlah itu menjatuhkan maruah kita sebagai seorang Islam. Tapi yang menjadikan maruah kita tu hebat adalah bukan sahaja pakaian dan kenderaan, bahkan jiwa kita apabila dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menang untuk ambil Palestin, sama juga peristiwa yang berlaku pada dia. Dia pergi dengan seorang depa bila Palestin dah jatuh pada tangan umat Islam ketika tu, depa ramai-ramai lah. Sahabat-sahabat ada ni semua nak ikut lah. Sebab majlis tu majlis yang grand, penyerahan kunci Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Jadi ramai nak ikut. Sayyidina Umar kata, hampa semua tak payah ikut, aku bawa seorang ya, hamba aku je, kami pergi 2 orang ya, senang.
Mereka kata tak apalah. Dan Sayyidina Umar putus itu, kami pun tak boleh buat apa lah. Kita pun jalan. Tapi perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Palestin tu jauh. Maka Sayyidina Umar kata, lah ni macam ni. Aku naik unta, aku jalan. Aku naik unta dululah. Sampai satu tahap, aku turun, hang pula naik. Hamba tu kata, apa Sayyidina Umar buat lawak tu? Saya ni mana boleh naik kereta. Saya orang biasa ya. Saya jalan ya. Memanglah hang jalan. Benda kecil hang boleh jalan. Benda jauh. Takkan nak jalan. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti apa orang kata pula. Kalau saya naik unta, Sayyidina Umar duk jalan khalifah pula. Ui, tak berani saya. Sayyidina Umar kata tak. Ini arahan. Ini arahan aku. Hang mesti naik. Bagi aku jalan, bagi hang naik. Bagi jalan ni. Dia pun serba salah. Macam mana pula jadi susah hati. Dia naik tu duk tengok kiri kanan. Takut orang nampak. Takut orang nampak. Orang ti marah dia. Hang ni apa, tak ada otak bagi Sayyidina Umar jalan. Dia berjalan. Hang naik, aku naik. Aku naik, hang naik. Aku naik, hang naik. Dia macam tu kan. Sampai dekat Palestin, dekat nak masuk dekat pintu perbatasan tu macam tu lah. Macam geng-geng Madain yang Majusi ni, mereka tu tunggu lah. Mereka Kristian. Tunggu ramai, tu semua pakaian elok-elok. Macam drum band apa semua tu lah. Ketibaan tu apa semua. Muzik-muzik apa semua. Meraihkan. Sebab mereka bangsa Kristian, Nasrani, nak serahkan kunci. Mereka ingat event yang besar lah. Tengok pada jauh tu Sayyidina Umar tu baik. Sebab dia tak ada orang belakang lah. Aku tunggu belakang lah. Tak lah. Sampai dekat daripada orang lah. Dia pun turun. Tapi orang yang nak bagi kunci tu muka dia nampak pucat. Dia seriau tengok Sayyidina Umar ketika tu. Dia kata, sebelum aku bagi kat hang kunci, aku nak bagi tahu kat hang satu benda. Wahai khalifah. Dia kata apa dia? Bila dia mai, mereka semua tunduk pada dia. Sayyidina Umar kata, malulah hampa tak payah tunduk pada aku. Yang hampa kena tunduk tu pada Allah, bukan pada aku. Aku manusia biasa ya. Maka datang ketua mereka nak bagi kunci pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, kami terbaca di dalam Taurat ada 3 ciri-ciri orang yang akan mai ambil apa? Yang akan mai ambil kunci ni. Yang pertama, orang tu dia akan berjalan dan kaki dia dalam keadaan berdebu. Kami tak boleh faham sebab apa. Tapi bila kami tengok hang, baru kami tahu. Tuan-tuan, kebetulan giliran naik, giliran turun tu, dekat-dekat sampai dengan Palestin tu, dia tu kena duduk di atas. Sayyidina Umar kena jalan. Dia dah nampak lah. Lepas tu semua, alamak, khalifah tak payahlah khalifah. Tak apalah khalifah naik lah, tak apa, kita tukar nanti masa jalan. Tak, Sayyidina Umar kata, hang duduk atas, hang duduk atas. Aku jalan macam biasa. Betul, dia duduk atas. Sayyidina Umar bawa dia jalan gitu. Dia kata, betul. Tertulis dalam Taurat, orang yang akan main ni kaki dia berdebu. Nombor 2, orang yang akan main ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan. Betul kami tengok orang ni dalam keadaan berjalan, bukan naik di atas kenderaan. Dan yang ketiga, kami tengok dalam Taurat ada ditulis bahawa orang yang akan ambil kunci ni, dia akan pakai jubah yang bertampal-tampal. Ada lebih kurang 12 atau 13 tampalan di jubah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia nak ambil kunci. Maknanya watak Sayyidina Umar yang biasa, yang sangat simple, yang tak ada satu apa, tetapi watak ni hebat, dinyatakan dalam Taurat ciri-ciri orang yang nak ambil. Maknanya para sahabat Nabi SAW dulu, dia punya fokus dia tu bukanlah kemewahan, bukanlah kesenangan. Hidup mereka hidup yang biasa. Tetapi di dunia mereka dapat kemuliaan, di akhirat Allah beri mereka kemuliaan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia miskin, dia susah, lapar. Dulu dia cerita awal masuk Islam, dia semayang, dia pingsan. Dia semayang, dia pingsan. Dia semayang, dia pingsan. Sebab terlalu lapar. Dia buat macam guling-guling gitu. Orang ingat dia sawan, tapi dia lapar. Tapi di hujung usia dia, Allah bagi dia jadi gubernur. Allah lantik dia, Allah beri kemuliaan pada dia. Maknanya dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tapi kalau orang tu dia nak dunia sampai dia pulun, sampai tipu orang, raja orang, niaga muhung dan sebagainya, maka orang-orang ni dia akan dapat apa yang dia dapat, tapi tak ada keberkatan dalam kehidupan dia. Banyak tuan-tuan kalau tengok cara orang niaga sekarang ni, sebab dia nak dapat untung cepat, dia nak kaya, dia nak mewah,
dia nak senang, dia nak dapat kemewahan tu, dia berniaga mohong lah. Contoh saya beritahu tuan-tuan, dia pergi cari siapa-siapa yang dah kurus dah. Dulu dia tu gemuk, sekarang dia dah kurus. Dia pergi bincang dengan dia tu, dia kata, hang mau tak jadi duta produk kami? Hang beritahu ke orang, kami bayar ke hang 20,000, kami bayar ke hang 15,000. Terutama kalau orang tu dia punya followers dia banyak. Terutama orang tu kalau likes banyak, subscribe banyak dan sebagainya, followers lah, TikTok ke apa-apa, yang dia boleh tarik crowd, ataupun dia sendiri viral, dia makan ubat kurus contoh dan sebagainya, maka apa dia buat? Dia ambil dia ni, dia pun terima 20,000, 30,000 untuk dia buat review produk. Review produk macam ni, nama dia review produk yang ranjau. Padahal dia setahun dah tak makan nasi, sebab tu dia kurus. Dia duduk makan sayur, dia duduk makan lauk saja, dia duduk makan susah-susah. Adalah jus apa, kalau dia makan-makan macam tu ya. Dia bukan kurus pasal produk hang. Dia kurus sebab benda lain yang dia buat, dia pergi exercise dan sebagainya. Tapi pihak syarikat tu ambil kesempatan di atas orang yang ada ni, dia pun berniaga. Dia bayar sikit duit kat dia tu, produk dia laku gila-gila. Malam tu buat live saja, berlaku dekat puluhan ribu dia punya produk dia boleh hantar dekat orang. Itu nama dia meniaga mohong ke orang. Lagi meniaga mohong bila? Nama dia fake review. Fake review ni macam mana? Saya bawa keluar satu produk, contohlah ayat ni syarikat saya buat. Saya buat apa? Saya bagi start daripada pengurusi AJK, semua orang saya bagi RM10, RM20, itu RM10, RM20, RM10, RM20, RM20, hampa ready. Malam ni aku buat live. Tuan-tuan ni 4-50 orang ni tunggu depan PC atau telefon, saya pun live produk. Ni lah tuan-tuan, ayat baru jus ni, dia boleh menyebabkan orang tu jadi sihat lah, apa segala macam penyakit semua boleh sembuh lah, apa semua macam-macam lah. Saya pun duk cakap-cakap, tuan-tuan masuk di bawah. Saya dah try dah produk ni, bagus. Saya pernah dulu mak saya lumpuh 300 tahun, lepas tu tata minum ni terus jadi boleh bangkit pergi jogging, masuk sukma terus. Jangan jauh. Ada itu lah, komen pula, betul lah saya pernah beli pada bapak saya dulu, bapak saya mata dia tak apa jelas, lepas tu sekarang dia dah elok dah. Yang ni lah jus yang boleh selesaikan semua masalah kita. Semua tuan-tuan masuk lah. Tapi masuk berkala, bukan masuk direct. Dia ni masuk dulu, bagi jalan sikit lagi, dia ni masuk pula, dia ni masuk pula. Ataupun dia move di FB dia letak macam tu, bawah tu komen lah. Oh, saya pernah guna produk ni bagus. Saya pernah beli dekat adik saya, dia luka jatuh motor tapi dia cepat bagus. Produk ni memang saya dah repeat 3 kali dah. Semua tu mohong, padahal tak repeat pun. Beli benda. Dia pun guna, dia review, kita pun percaya. Bila baca komen kat bawah, ramai orang kata produk ni bagus. Dekat 4-50 orang kata bagus, kita pun rasa try pi lah benda ni satu. Benda 2, 3, 40 ringgit ya. Dia pun try. Duk main try ke tu kan. Dia untung malam tu sebab dia labak dekat kita ni. Mungkin dia labak 100, 200 ringgit. Tapi dia dapat keuntungan daripada syarikat dia tu berkali ganda. Itu meniaga mohong nama dia. Hang nak review satu produk, pastikan hang guna dulu. Produk tu baru 2 hari dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Cok Jakim semua dapat. Muka dia jenis barang jenis buka muka. Barang tu jenis buka muka lah. Foundation ke apa perempuan yang pakai ni. Dia lepas pakai tu, dia pakai tu tak sampai 2 hari pun. Tapi dia kata saya dah lama guna produk ni bagus. Orang bayar ke hang. Hang terima duit tu nama dia horor. Duit tipu, niaga rancau gitu. Orang hak niaga pun mohong, orang hak review pun mohong. Kalau hang pergi review satu-satu produk, pastikan produk tu betul bagus. Jangan tak bagus hang pergi review juga. Tak kira lah kedai makan ke, kedai tak makan ke. Mungkin bagi hang sedap, bagi orang lain tak sedap. Tak apalah hang buat review kedai. Tapi pastikan kedai tu, masa hang hantar kat orang makanan untuk review, pastikan makanan yang sama hantar pada orang lain pada esok hari. Jangan tang dia tu hang buat cheese meleleh buat teruk aku tu. Cawan pun cantik bagi kat dia. Cawan hak display dalam gambar tu dia lain.
cawan hak order tu, cawan macam rumah terbuka Aidilfitri je. Dalam katalog tunjuk macam lain. Bila dia bawa main macam lain. Dia tunjuk teh ais buih komta. Dia ranjau bukan buih komta. Buih Sungai Pinang lah, pendek betul ya. Buih ranjau, semua muhung. Hang review, hang buat baik-baik kat orang. Kalau daging sate ke, steak ke, apa-apa ke, dia buat tu memang portion dia tu memang betul. Nasi goreng ayam pun banyak. Dia buat semua sedap. Tapi esok tu bila hang pergi makan dekat kedai tu, dia muhung. Dia buat lebih kurang gitu ya. Nasi pun jenis goreng banyak-banyak, nasi goreng jenis 80 orang makannya dia goreng siap-siap. Nasi goreng ayam pun sama, nasi goreng paprik pun sama color, nasi goreng Pattaya ambil goreng nasi yang sama bungkus dengan telur bagi kat orang gitu ya. Masa aku review, masa aku tengok dekat FB, review dia macam lain, muhung orang. Sebab apa dia sanggup buat semua benda tu? Sebab dia nak kekayaan, kemewahan, kesenangan. Sebab banyak orang jual-jual produk ni boleh jadi kaya. Boleh kaya, boleh jadi orang yang mewah, tak salah. Tetapi jangan ada unsur-unsur penipuan dalam perniagaan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal jaha huwal intisharul siti wa huwa madhmumun illa liman syahharallahu ta'ala linashri dinihi wa dunyahu. Ketahuilah bahawasanya kemegahan itu adalah masyhur sebutan pada orang ramai dan dicela oleh syarak. Masyhur ni apa? Dia nak orang puji dia, dia nak orang kata dia hebat, dia nak produk dia bagus, dia nak syarikat dia bagus. Tetapi di sisi Allah dia tu dikeji di dalam syarak. Hanya disebabkan produk kita nak bagus, kita pergi gelek dengan perempuan mana ke, pergi menari, pergi tabak duit ke orang. Sebab kita nak produk kita bagus, dan gelek ke, golek ke, ayam golek ke, tak kisah. Janji produk aku boleh laku. Ini di sisi manusia mungkin hebat, tetapi kata Imam Ghazali, ia dicela di dalam syarak. Kita nak hebat ni, orang bagus, Allah akan hebatkan dia. Hang kata baik, insya-Allah. Kerana baik ni tuan-tuan, saya nak bak macam bunga lah, macam benda wangi. Benda wangi, tuan-tuan, bungkus dia dalam kotak, bubuh dalam plastik, balut. Tapi benda tu derian, simpan dalam almari. Tak hari ni, esok orang mesti bau ya. Orang mesti tanya, mana bau derian ni? Musang king mana ni? Orang cari mesti jumpa ya. Sebab benda tu wangi. Benda busuk bersama. Mayat orang dah mati, hang simpan dalam rumah, bungkus, simpan, potong sampai 16, 17 badan dia, simpan satu tempat mana-mana pun, lepak lah hutan ke mana ke. Satu hari orang tahu tak? Kereta dia tu jatuh dalam gaung, orang nak pergi selamat, tak jumpa dia tu. Kereta orang jumpa dalam, tapi sebelah kereta tu ada satu lagi mayat. Mayat apa? 2 tahun dulu siapa ke pergi lepak dalam tu, ada tulang saja. Mereka ambil forensik check, saja boleh tahu dia ni mati sebab apa, dia mati kena bunuh kau, semua orang boleh tahu Zat. Akhirnya orang tahu. Sebab tu bila kita buat baik, kita tak payah cakap kat orang kita buat baik. Allah akan tunjuk baik untuk betul-betul kita. Kalau kita rajin buat jahat, hang tak payah tutup jahat hang. Satu hari orang tahu juga hang jahat tu, orang tahu juga. Sebab tu kam minal mastur afdala min masyhur. Berapa ramai orang yang mastur, maksudnya dia tertutup, orang tak tahu kata dia hebat, lebih hebat daripada orang yang masyhur. Banyak tok-tok guru kita yang ada dekat negara kita, dia tak viral pun, dia tak glamour pun, tapi dia hebat. Tok-tok guru ni dia alim, orang pergi minta doa pada dia, orang buat macam-macam lah dengan dia, kerana dia hebat. Ramai orang yang dikenali tapi belum tentu hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dah tak bagi kata-kata tu, melainkan orang yang dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala kerana masyhurkan agama dan dunianya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tadallal wala tashhar wala tarfa' syakhsaka litudhkira bi'ilmin wa ghairihi waqtum wasmut taslam tasurrul abrara wa taghidhul fujjar.
Hinakan diri kamu dan jangan kamu masyhurkannya. Dan jangan engkau mengangkat diri kamu supaya disebut oleh orang dengan mempunyai ilmu dan lainnya. Sembunyikan dirimu daripada pengetahuan serta diamkan. Nescaya engkau sejahtera daripada kejahatan dan menyukakan orang-orang yang soleh dan menyakiti orang-orang yang fasik. Jangan nak kata diri hebat. Kita jangan kata diri kita hebat. Orang lain kata tak apa. Oi, dia tu bagus, dia rajin main masjid, main kuliah. Tu orang kata tak apa. Jangan pergi kata ke orang, saya hebat tau. Saya selalu main kuliah tau. Saya selalu orang yang baik tau. Pada apa-apa nak doa, suruh aku doa tau. Macam mental lah pula. Macam bau ni kan tersebar tau. Jadi kata saya lah hebat, saya lah alim. Tok guru Thailand main mengaji dengan saya. Kita pula faham kat orang kata kita hebat. Tok guru ni minat kat saya, tok guru ni minat kat saya. Itu tak payah habaq. Allah akan habaq dekat orang kalau kita ni orang yang baik. Jadi kita nak terlalu masyhur dan terlalu hebat, takut jadi macam mana Qarun. Qarun ni dia jalan, dia keluar dia keluar tepi jalan, dia lempak harta-harta dia semua. Di jalan dia tunjuk ke orang. Dia nak tunjuk kata dia hebat. Dia nak tunjuk kata dia tu adalah orang hebat. Sekarang ada dalam masyarakat kita panggil gitu. Ada? Dia sengaja tunjuk orang kata dia hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia jalan, Qarun ni bila dia jalan depan orang, pamer harta dia, kemewahan dia, kemegahan dia, nak orang puji dia, macam baling-baling duit ke orang, tunjuklah kata duit dia tu hebat. Orang kata dia, wahai Qarun, ingatlah ni semua harta pemberian Allah Subhanahu Wa Taala pada kamu. Dulu dia miskin, dia bukan orang lain, adik-beradik. Setengah tafsir sebut dia sepupu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia miskin, kemudian dia doa pada Nabi Musa, dia minta supaya Allah bagi kat dia ilmu. Allah bagi kat dia ilmu untuk bisnes dan perniagaan sehingga dia jadi mewah, orang kaya. Dan akhirnya kekayaan dia tu, kemewahan dia menyebabkan dia lupa pada Allah. Bukan sahaja lupa, bahkan yang lebih parah lagi, dia masuk dalam geng, dia masuk dalam esko sebagai esko Fir'aun lah. Senang. Haman, Qarun, Haman dengan Fir'aun. Dia tiga berangkai tu. Qarun, dia adalah menteri kewangan. Haman, dia macam setiausaha. Fir'aun, dia ketua. Dia apa-apa pun tiga orang ni ya. Padahal dia dulu sebahagian daripada nasab Nabi Allah Musa AS. Kemudian, bila dia duit banyak, dia lupa. Lupanya dia tu, dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ni hasil kepandaian aku. Aku punya, duit aku. Tak ada siapa yang lebih pandai daripada aku. Dia ulang aku. Sifat aku ni tak bagus. Kenapa aku tak bagus? Sama perkataan yang dia ucapkan oleh syaitan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Qarun apabila dia bawa duit banyak, dia kata apa? Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini semua duit disebabkan ilmu, kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan yang ada, skill meniaga yang ada pada aku. Aku ni panggil tak bagus. Nabi SAW, dia bukan ada kepentingan diri. Nabi buat sesuatu benda untuk umat dia. Tuan-tuan rajin tak dengar hadis Nabi suruh kita baca wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad ini tempat yang terpuji di kalangan kamu. Tempat terpuji itu tuan-tuan tahu apa dia? Di akhirat esok ada satu kerusi atau posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang panggil maqamam mahmuda, tempat terpuji. Tempat tu dalam jutaan manusia daripada Nabi Adam sampai baby beranak sebelum kiamat tu, ada seorang yang boleh duduk tang tu. Wa arju
an akuna ana minhu. Dan aku harap aku boleh duduk di situ. Jadi hampa semua umat aku, tolong doa bagi aku duduk tang tu. Wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Dan berikanlah wahai Allah kepada Nabi SAW tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Bila kita baca hadis tu, ada sedikit nampak macam Nabi ada kepentingan diri sendiri. Maknanya, oh pandai Nabi ya. Nabi gunakan kita, Nabi suruh kita doa, Nabi nak duduk di situ pula. Macam ada selfish, ada kepentingan diri sendiri. Tapi sebenarnya tak. Nabi dia bukan macam sifat ananiah, keakuan, tak. Nabi duduk di situ pada dia. Kemudian hadis tu kata, bila aku duduk di situ, aku akan memberi syafaat pada umat aku. Maknanya bila Nabi duduk di situ, jawatan tu bukan untuk kepentingan diri dia. Dia nak tolong orang. Bila dia dekat dengan Allah, dia boleh request dengan Allah, wahai Allah, ni umat aku bantu depa, ni umat aku bantu depa, ni umat aku bantu depa. Itu perangai Nabi SAW. Maka sifat keakuan, kemegahan, kesenangan, kemewahan, ini bukanlah sifat yang dikeji di dalam syarak. Bagus, kena, kalau ada, tak apa. Maksudnya kaya tu taklah menjadi satu masalah. Tapi jangan kaya sampai tipu orang. Jangan kita nak senang sampai kita berpijak di atas ayak mata orang dan sebagainya. Orang lain susah, kita jadi senang. Itu tak bagus. Dan fasal ketujuh adalah hubbud dunia. Hubbud dunia maksudnya sayangkan kepada dunia. Adapun kasih dunia itu adalah dicela dalam syarak. Dan ia adalah asal bagi segala sifat kejahatan yang membinakan manusia. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man kana yuridul harsad, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang berkendakkan pahala akhirat, nescaya aku akan tambahkan pahala itu baginya. Dan siapa yang berkendakkan pahala dunia, nescaya aku berikan kepadanya dan tiadalah apa-apa bahagian untuknya di akhirat. Sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Kasih pada dunia itu adalah kepala bagi segala kejahatan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Makna penjara ni apa? Makna penjara ni ada peraturan. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat, ada waktu kena makan, ada waktu tak boleh makan, ada benda yang tak boleh berzina, tak boleh minum arak. Adapun untuk orang kafir ni, dia bebas, dia boleh buat apa saja. Ketika Imam Ibn Hajar Asqalani syarah kepada kitab Fathul Bari, dia ni Allah beri pada dia kemewahan, kekayaan dan kesenangan. Allah beri pada dia. Ada satu orang Yahudi yang miskin, dia mai. Dia kata ke Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar pakai baju cantik, naik kuda yang hebat semua. Allah beri kekayaan pada dia. Dia kata, Nabi hampa mohong dia dah. Nabi hang tipu. Dia baca hadis ni. Dia kata, Nabi hang kata, dunia ni syurga untuk kami, penjara untuk apa? Tapi aku tengok, aku yang macam penjara, hang macam syurga. Maksudnya Nabi hang ranjau dia dah. Imam Ibn Hajar Asqalani kata dekat dia, kalau nak dibandingkan dengan hang berterusan dalam kapiak macam ni, kalau hang masuk dalam api neraka yang panas dan susah, hang akan rasa sekarang ni hang berada dengan syurga. Maksudnya hang miskin, nak dibandingkan bila hang masuk dalam neraka, hang akan rasa miskin yang macam syurga. Ya Allah, seronoknya aku miskin kat dunia dulu, janji aku tak kena bakar. Tapi orang Islam yang dia mewah di sini, dia mewah di sini, apabila dia masuk dalam syurga, dia akan rasa di sini macam penjara, macam tak ada apa nilai kat dunia ni.
Yahudi tu dengar tu, terus dia masuk Islam. Dia kata, aku tak mau susah kat akhirat, biar aku susah kat dunia, biar aku dapat ganjaran pahala kat akhirat. Jadi dunia ni Allah Subhanahu wa taala buat dia, sifat dia macam tu, dia takkan puas. Kata Nabi SAW, "Lau kana ibnu Adam utiya wadiyan mil'an min zahabin la ahabba an yakuna thaniyan, lau u'tiya thaniyan la ahabba an yakuna thalithan, wala jasuddu jawfu bani Adam illa turab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, andai sekiranya anak Adam diberikan satu lembah yang penuh dengan emas. Lembah ni macam masjid kita lah, penuh dengan gold bar. Satu gold bar 175,000. Penuh masjid kita. Dan sepenuh masjid ni dapat kat seorang. Nabi kata apa? Jauh di sudut hati dia, dia akan rasa la ahabba an yakuna thaniyan. Alangkah bestnya kalau aku ada satu lagi lembah macam ni. Dia kaya lah tau. Dia nak lagi duit. Kalau ada dua, dia nak tiga. Dan Nabi SAW sebut, keinginan anak Adam ini tidak akan terhenti hanya setelah pasir kubur itu menutup mulutnya. Maksudnya bila dah mati, sumbat pasir masuk dalam mulut, baru dia tak ada keinginan nak cari benda lagi. Selagi itu ada, selagi itulah duit itu, harta, kemewahan, dia nak cari, sehingga boleh bawa orang tu jauh pada Allah. Macam saya bagi tahu kat tuan-tuan, bukan bermakna kekayaan tu dicela di dalam syarak. Bagus orang kaya, dia boleh bawa keluar zakat dan dia boleh bantu umat Islam dan sebagainya. Tetapi kekayaan yang boleh bawa dia dekat dengan Allah, itu membantu. Kalau kekayaan tidak bawa dekat dia dengan Allah, itu tidak membantu. Dan banyak orang yang kita tengok, dia tak kisah bab-bab duit. Dulu saya pergi cerita bila kat tuan-tuan tu, siapa nama dia? Jeruk madu Pak Ali tu. Jeruk madu Pak Ali yang kat Sungai Ibong tu kan. Dulu kita nak buat malam cinta Rasul dekat Astaka Sungai Ibong tu. Buat program situ lah. Yalah dengan PA system, dengan yang tu, dengan yang ni, benda main kat 5, 6, 7 ribu juga macam tu lah. Lepas tu dia pergi jumpa dia. Dia kata, Datuk, nak buat program ni. Dia kata, bila? Sekian-sekian. Nak berapa? Dia tanya. Dia pun nak abang kat dia. Dia berarti salah pula. Dia ambil buku cek dia. Dia letak. Tulis. Dia tak nak apa. Dia pun ada lah pen. Nak tulis pun segan depan dia. Dia tak, hampa tulis. Aku pergi duduk jauh. Kau hampa segan tengok aku lah. Dia pun tengok dia ni dah belah lah. Dia pun tulis semua amount dah mantap. Dia pun 78,000 macam tu kot. Dia main, dia tak ada. Tak ada. Ambil desainnya, koyak, bagi. Saya kata dia belah macam tu je. Dia tak, maksudnya tu amount sikit lah tu. Banyak lagi orang yang ada duit-duit yang lebih, dia tak kisah buat duit ni. Sebab dia rasa bila dia bagi, Allah akan bagi kat dia balik. Kaya tu tak menjadi satu kesalahan dalam syarak. Tetapi kekayaan yang meresap masuk dalam jiwa, sampai kuliah tak mai, sampai masjid tak ada nak mai, sampai tak ada nak duduk baca Quran, tak ada bahagian akhirat, tak ada langsung. Dunia manjang, kerja, bisnes itu je, sampai tak ada masa ke akhirat. Itu dikejilah, dicela di dalam syarak. Adapun kita kaya, pagi, malam kita ada masa untuk masjid, adalah untuk 3 hari tak ada pergi overseas ke apa, main balik. Tapi jiwa tu duk main masjid, surau, dia tak tinggal. Itu bagus itu. Kekayaan tu kekayaan bagus. Siapa ada berniaga, jangan tutup berniaga. Tuan-tuan ada kedai makan, ada 2-3 orang jemaah kita ni, dia main, dia tahu ustaz, dia ada kedai makan tom yam apa semua. Dia kata tutup dah kedai ustaz. Baru sempoi, saya senang saya main kuliah. Tak betul, fikir apa tu. Tak apa, ada kedai, tak ada masalah. Main kuliah. Ada hari tak dan, tak apa. Dari main dan main. Kerana perniagaan tu sebahagian daripada Islam juga.
Kalau hang tak berniaga cara hak baik, orang lain akan ambil perniagaan tu dengan cara tak baik. Tak apa, berniaga ke apa, bisnes online, kaya, sibuk, itu semua tak jadi masalah. Bahkan sangat-sangat digemari di dalam syarak. Orang kaya, orang ada bisnes, dia boleh bantu. Dan kita pun jangan dengki dengan orang kaya. Cawan ni kalau penuh, cawan, kalau saya tuang ayak gau ni penuh sampai sini, ambil satu lagi botol, tuang lagi ayak gau. Jadi apa? Dia akan melimpah. Melimpah sini ke melimpah kat parking motor? Sini ya. Parking motor limpah lambat sikit. Lambat baru dia pergi. Jadi orang kaya, kekayaan dia tak melimpah jauh. Dia melimpah dekat kampung dia. Dia kaya, dia nak pergi mana? Dia main bagi satu buka puasa kat surau ke, kat masjid. Kaya, dia pergi mana? Adalah guna kekayaan dia untuk buat tu, buat ni. Bisnes ke apa ke. Tapi tak pergi mana, dia duduk tumpah kat kawasan tu lah. Dia akan bantu. Sama juga. Jadi, ingat, dunia sebagai penjara untuk orang beriman. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Dan lagi sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unun fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia serta kandungannya dilaknat, melainkan mana-mana bahagian yang dibuat kerana Allah SWT. Lagi sabda Nabi SAW, "Law kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Jika dunia ini pada pandangan Allah seberat sayap nyamuk, nescaya Allah tidak tuangkan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Maknanya apa? Kalaulah dunia ni bernilai di sisi Allah, Allah tak akan bagi apa pada orang kafir. Sebab apa orang kafir boleh dapat? Sebab dunia ni tak bernilai. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib, walakinallaha yu'til imana liman yuhib. Dunia Allah bagi. Dunia konsep, hang usah, hang dapat. Hang malas, hang tak dapat. Dia senang macam tu ya. Kafir kaya, dia tak sembah Allah. Alah, dia bangkit 5 pagi. Dia pergi berniaga market sayung ni 2:30 pagi dia pergi dah. Hang lena 2:30 pagi. Lepas tu Cina semua jahat, Cina jahat. Ada lah hak nakal ada kak. Hak mereka kerja, hang duduk tidur. 8:30 subuh pun tak bangkit. Kita pergi sembahyang subuh, dia duduk jogging. Pakcik-pakcik dia, kita pergi sembahyang subuh, dia jogging. Kita subuh lambat, dia awal daripada kita. Jalan dah. Dia usaha, dia dapat kesihatan dia. Dia usaha, kekayaan dia dapat untuk dia. Bab dia tipu dan sebagainya, adalah bahagian lain. Tapi usaha dia dapat. Dunia macam tu lah. Tapi akhirat tak boleh. Dunia boleh, seorang kerja cover semua. Kita ada anak 5 orang, bapak seorang kerja. Boleh cover 5 orang makan. Akhirat tak boleh. Akhirat semua kena kerja. Sembahyang subuh bapak dia kata, tak apalah bapak dah pergi sembahyang subuh. Sampai tidur tak apa bapak cover apa semua. Tak boleh. Sembahyang semua kena bangkit sembahyang macam biasa. Sebab akhirat dia tak ada diskaun, tak ada kompromi. Dan lagi kita ambil yang terakhir ini, sabda Nabi SAW, "Man ahabba dunyahu adarra bil akhiratihi, wa man ahabba bi akhiratahu adarra bi dunyahu, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Siapa yang kasihkan dunia, nescaya memudaratkan akhirat. Siapa yang kasihkan akhirat, nescaya memudaratkan dunia. Maka pilihlah akhirat, kekal di atas dunia. Maka dia macam tu lah. Kita lebih tang ni, dia mestilah kurang tang tu. Dia kurang tang ni, dia lebih lah tang tu. Maka Nabi pesan, biarlah akhirat kita tu dia lebih sikit. Jangan asyik dunia saja lebih. Boleh nak pergi makan pun boleh, nak reward diri sendiri, nak beli baju hak mai sikit tu sini boleh. Tapi janganlah lupa agak infak fi sabilillah. Jangan hang seronok jalan kereta mewah, motor, renovasi rumah dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama tak ada sebarang infak fi sabilillah tu jadi tak ada. Insya-Allah kita akan ambil apa maksud dunia dan akhirat, apa maksud dunia yang dipuji dan dicela. Nanti kita akan main pula bab kibir. Kibir maksud dia membesarkan diri atau rasa diri bagus. Tajuk riak. Okey. Tuan-tuan, saya maklum satu benda kat tuan-tuan lah. 24 hari bulan, hari Sabtu nak main ni, sekolah saya gabung dengan beberapa sekolah rendah Cina
SJKC, sekolah Cina. Gabung dengan beberapa sekolah Cina, buat program camp solat dekat Masjid Jelutung. Sebab dia dekat dengan tu, kita buat di situ. Budak sekolah Cina ni, satu sekolah 2 orang, 5 orang, 4 orang, dia tak ramai. Darjah 1 seorang, darjah 2 dan 4 orang, macam tu kan, dia tak ramai. Jadi ada sesetengah sekolah ni dia pakai guru beredar. Guru beredar ni macam mana? Hari Isnin dia pergi sekolah Cina ni, dia ajar budak-budak tu, darjah 1 sampai darjah 6 semua dia ajar. Saat-saat sejam dia ni, sejam darjah 3, sejam darjah 4, macam tu. Esok dia pergi sekolah lain pula. 2 hari dia duduk sekolah ni. Dia macam tu. Sebab budak tak ramai. Jadi, ustaz-ustazah, cikgu-cikgu di sekolah tu, dia buat program agama macam camp ke, Maulidur Rasul ke, dia buat. Tapi dalam skala kecil lah. Takkan 2 orang nak panggil Ustaz Manis main ceramah sejam. Macam tak padan pula. Jadi kita buat apa? Kumpul budak-budak sekolah Cina sekitar kita, sekitar Jelutung tu, kumpul, duduk di Masjid Jelutung tu, buat program yang skala besar sikit. Bagi mereka seronok lah. Duduk di masjid, suasana. Mereka pun kadang-kadang mak convert, mak bapak lari, tinggal, mak pun malam bawa pergi kuil lagi. Main masjid, sekolah, main mengaji agama. Malam bapak bawa pergi kuil lah, tokong lah apa semua. Macam-macam cerita mereka ni. Mak lari, bapak lari, duduk ngantuk lah apa semua. Macam tu, hidup mereka. Jadi kita nak bagi pendedahan. Program start awal pagi. 8 pendaftaran apa semua. Lepas tu kita ada ceramah. Ustaz Manis akan bagi ceramah ice breaking tu. Lepas tu kita bawa mereka ni pergi tempat uduk. Ambil mereka cara ambil uduk macam mana. Lepas tu main. Lepas tu buat rukuk, sujud macam mana. Betul-betul Fatihah. Dalam tu lah sampai Zohor. Lepas tu hujung Zohor tu bagi hamper. Setiap grup tu dapat hamper lah. Makanan lah, kopok ke, Apollo ke apa. Budak-budak mereka suka makan-makan. Lepas tu grup mana bagus tu bagi hadiah kat mereka. Ada makan, ada lah ada hadiah sikit bagi kat mereka macam tu, souvenir apa, bagi button badge ke tu, bagi mereka buka beg sekolah mereka seronok. Kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang untuk program tu, bagus ya Ustaz, saya rasa saya pun nak join lah. Boleh, tuan-tuan boleh bagi kat saya pun boleh. Atau tuan-tuan nak pergi sekolah lagi, terus kat sekolah pun boleh. Lambat Ustaz, kami sekolah tak larat nak pergi ya. Kami lempar kat Ustaz, boleh. Alamak, adik-beradik saya kata nak bagi juga, boleh. Tuan-tuan minta saya bagi nombor akaun, bank in terus ke akaun surau sekolah tu. Nanti apa-apa makluman berkaitan dengan perkembangan tu, saya akan buat dalam Facebook surau rasmi sekolah tu lah, Musalla Salman Al-Farisi. Saya up dah progres apa yang berlaku, beli barang ke apa semua, saya buat di situ lah. Jadi tuan-tuan nak menyumbang, boleh. Okey, itu saja terbukti kuliah kita. Ada ceramah apa-apa tak? Tak ada. Ada di seberang lah apa semua, tuan-tuan jauh. Okey, itu saja yang baik pada Allah. Yang kurang sepenuh atas kalimat saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La asri lil insani fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.